Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam minima sayang. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada hari ini sempena program Bulan Kaunseling Kebangsaan dengan tema pada tahun ini Emosi Sejahtera, Keluarga Malaysia Bahagia. Dan saya yakin sempena Bulan Kaunseling ini pelbagai inisiatif dan program yang telah dijalankan, dan pada hari ini sebagai salah satu inisiatif program Kaunseling Minimas dan saya ingin berkongsi tajuk mendengar dengan empati. Jadi alhamdulillah program kaunseling Minimas perkongsian ini secara berterusan pada bulan ini di kalangan para pensyarah dan juga di kalangan pelajar kami juga boleh follow akaun Peramah inisiatif pelajar kaunseling dan juga kita kaunselor Instagram kita kaunselor. Jadi kata alhamdulillah di sebalik pandemik ini banyak hikmahnya perkongsian seperti ini dapat dijalankan secara maya. Bila berkisar dengan tajuk empati, ianya of course berkaitan dengan kata berkomunikasi. Bila kita berkomunikasi dengan seorang individu dan kita rasa difahami. Sebelum saya teruskan, cuba rakan-rakan pendengar pada hari ini kenal pasti siapa di antara orang sekeliling anda semua yang dirasakan sangat memahami diri anda. Kalau kita lihat mungkin pada zaman sekolah ada rakan-rakan baik, zaman universiti ada rakan-rakan baik, sama ada rakan-rakan di kolej dan mungkin juga rakan-rakan di orang kata sama kursus ataupun yang bekerja, mungkin rakan-rakan di tempat kerja kan. So mungkin di kalangan ahli keluarga ataupun rakan-rakan, dan apabila kita dilanda sesuatu isu atau masalah, kita rasa ingin berbual dengan individu tersebut. Jadi saya yakin circle rakan-rakan tu ada individu tersebut kan. Dan itu salah satu orang kata ciri-ciri individu yang mempunyai ciri empati. Dan maknanya dia disenangi, individu tu orang kata unik. Sebab kita ni sebagai seorang individu mungkin ada seseorang tu yang kita senangi dan mungkin juga tidak. Tapi kalau berbalik kepada soal empati, empati ni tak ada orang kata diajar secara khusus kan. Kita tak ada subjek di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, tak ada subjek secara khusus. Kalau mungkin ianya dimasukkan dalam program-program, latihan-latihan dalam kelab kepada orang kata kepimpinan dan juga kepada orang kata pemimpin rakan sebaya contohnya, diajar secara tidak langsung. Dan orang kata dan kita tak ada pun grade siapa yang dapat kata pusat empati yang terbaik, tidak. Tapi kalau dilihat dalam aspek kita dalam kehidupan sehari-harian, sebenarnya kita banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu sekeliling kita kan. Jadi kalau hari ini kita cuba lihat dalam minggu ni siapa yang kita berinteraksi, dan individu itulah sebenarnya yang mungkin akan mempengaruhi emosi kita. Kita kaitkan dengan tema kan, emosi sejahtera. Dan mungkin juga ada individu dengan corak komunikasi tertentu yang menyebabkan mungkin emosi kita orang kata terganggu. Okey, apa sebenarnya maksud empati ni? Saya rasa banyak pembacaan dekat luar sana berkait dengan maksud empati. Memahami, cuba orang kata kita cuba guna seolah-olah kita pakai kasut orang lain kan, berada dalam kasut orang lain, cuba melihat satu perkara tu daripada pandangan orang lain kan. Tetapi secara khususnya salah satu daripada orang kata definisi empati ni bermaksud kita berusaha mendengar. Kalau usaha tu maknanya ada orang kata inisiatif kan untuk kita mendengar pada tahap yang mendalam di first level. Dan apabila kita mendengar dengan empati ini, kita berusaha sebenarnya melangkah keluar daripada perspektif kita sendiri, dan maknanya bukan hanya kita nak memahami apa yang orang lain katakan, tetapi juga kita cuba memahami dari perspektif individu tersebut. Sebab kita ni orang kata kita banyak pengalaman, upbringing kita berbeza, kehidupan kita berbeza. Dan kalau katakan contohnya kita berjumpa dengan individu di tempat kerja, orang kata asal-usul latar belakang budaya sangat berbeza. Jadi bila komunikasi itu berlaku, kadang-kadang kita cenderung untuk menafsirkan sesuatu daripada perspektif dan pengalaman kita sendiri.
Contohnya kita ada keluarga yang orang kata ada 5 orang adik-beradik, kawan kita ada 7 orang adik-beradik ataupun 9 orang adik-beradik. Jadi faktor keluarga, perbezaan keluarga tu pun kadang-kadang membuat tafsiran kepada sesuatu isu adalah berbeza. Jadi itu yang bila saya kongsikan definisi tadi, kita berusaha mendengar pada tahap yang mendalam. Okey. Dan mendengar dengan empati ini memerlukan kita mendengar tanpa membuat penilaian ataupun dipanggil judgement. Kadang-kadang bila kita dengar sesuatu cerita tu, kita tend to untuk orang kata buat kesimpulan cepat kan. Oh, aku dah faham dia ni. Aku pun pernah berlaku pada diri aku. Ataupun kita pernah orang kata aku pernah dengar ada orang hadapi begini. So begini, dan kita tend to untuk bagi cadangan. Tapi mendengar dengan empati ini memerlukan kita untuk menggunakan beberapa kemahiran, bagi contohnya kita mengemukakan soalan-soalan terbuka yang membuatkan orang yang bercerita dengan kita tadi nak menghuraikan lagi perkara itu dengan lebih mendalam. Okey, sekarang ni cuba rakan-rakan pendengar bayangkan diri anda apabila menjadi seorang pendengar pada rakan ataupun keluarga anda. Okey, saya akan listkan ada beberapa ciri mendengar ni dan agaknya ada tak berlaku dalam sesi perbualan tersebut dengan keluarga, dengan mak ke, dengan adik-beradik ke, kalau dekat universiti dengan roommate ke kan, dengan kawan-kawan sekelas ke, ataupun dekat tempat kerja mungkin dengan rakan-rakan tempat kerja. Okey, satunya bila berlaku perbualan antara dua individu tersebut, kita pretend listening. Umpama seolah-olah kita mendengar, kontak mata tu ada, posture badan tu orang kata open posture, mengangguk-ngangguk, tetapi sebenarnya kita sedang memikirkan perkara lain. Sedang banyak dekat orang kata otak kita ni berfikir tentang perkara lain. Dan hasilnya dekat situ mungkin kita tak dapat nak dapatkan poin sebenar apa yang dikatakan oleh individu yang berada bersama kita tersebut. Okey, yang kedua, berlakunya selective listening. Di mana kita dalam sesi yang kata komunikasi tu, kita hanya mendengar perkara-perkara tertentu dan merujuk kepada apabila kita menyaring jenis mesej atau maklumat tertentu dan kita memerhatikan orang ataupun individu tersebut dan menumpukan kepada fakta dan bukannya perasaan. So bila saya berkongsi tentang perkara ini, bukanlah bermaknanya ia tidak bagus, sebab dalam sesuatu perkara kadang-kadang apabila faktor kerja kita nak fokus, mungkin kita perlu selektif, maknanya kita melihat kepada fakta dan kurang melihat dari segi aspek perasaan. Pada waktu itu mungkin tindakan perlu dilakukan. Tapi kalau untuk menuju kepada empathic listening ini, dia ada fasa-fasa tertentu. Dan bila berlakunya apabila kita menyaring mesej yang sampai pada kita dengan mengenepikan emosi individu tersebut, ada kemungkinan ataupun kita hanya pilih je fakta mana. Urusan kerja kita dengar, urusan berkaitan dengan isu keluarga kita tak dengar sebagainya. Ada mungkin orang kata individu tersebut akan rasa kurang difahami, dan apabila keputusan diambil itu tidak mengambil kira aspek orang kata secara keseluruhan, sebab kita ni individu yang secara keseluruhan kan, apa saja yang berlaku tu dia ada berkait antara satu sama lain. Okey, dan seterusnya self-focused listening. Self-focused listening di mana kita menumpukan perhatian daripada perspektif kita sendiri. Macam yang saya sebut tadi, ianya melibatkan penilaian daripada perspektif kita sendiri. Kita tafsirkan satu perkara dan pengalaman ataupun maklumat, dan ianya mungkin memberi kesan kepada pendengar sebab apa yang kita cadangkan tu adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri. Sebagai contoh, kalau ada kata dua orang rakan baik yang mempunyai isu keluarga, dan apabila berkongsi di situ, rakannya seorang ini akan memberi cadangan melalui daripada kata berfokuskan apa yang dia rasa penting, apa yang dia rasa sesuai. Dan bila mendengar berfokus, kalau kita berkongsi ataupun dipanggil self disclosure tu lain, maknanya kita bagi ruang kepada rakan kita tu tadi untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang difikirkan baik. Kita hanya berkongsi untuk memberi idea. Tapi kalau kita cenderung untuk memberi yang kata penilaian,
dan ingin mempengaruhi keputusan yang dibuat. So, mungkin kita sebenarnya berfokuskan kepada diri sendiri. Dia ada baik. Kita tak kata ianya buruk, dia ada baik dan buruk. Okey. Dan akhir sekali, apa yang saya nak highlight dekat sini adalah mendengar dengan empati. Dan bila kita mendengar dengan empati ni, kita mendengar mesej dan memahami perspektif orang yang bercakap itu dengan tepat. Dan kita cuba memahami pengalaman orang lain dari segi pemikiran, perasaan ataupun tingkah laku. Dan of course lah, apabila kita bercakap tentang pemikiran, gaya berfikir individu itu sangat berbeza. Setiap individu tu dia mempunyai nilai, kan, dia mempunyai pengalaman yang berbeza. Dan untuk kita memahami pemikiran seseorang tu, mungkin dengan salah satunya untuk kita bertanya contoh, apakah contoh yang menyebabkan dia berkata demikian, apakah yang berlaku, kan, dan apa sebenarnya peristiwa yang berlaku, sebab kita dapat memahami, dan kita dapat membezakan dengan pengalaman kita sendiri. Okey, jadi sebenarnya bila dikaitkan dengan mendengar dengan empati dan juga emosi sejahtera, bagaimana sebenarnya kita boleh membudayakan empati ini dalam kehidupan kita. Sebab seperti mana yang saya cakap tadi, empati bukanlah satu aspek yang diajar secara formal di dalam subjek di sekolah rendah ataupun sekolah menengah ataupun peringkat universiti. Kalau di UNIMAS sebenarnya kita ada khusus untuk kalau program belajar kaunseling dan psikologi, sudah tentunya mereka memang ada khusus khas berkaitan dengan kemahiran mendengar, ataupun basic helping skill. Dan juga kita ada tawarkan juga khusus hubungan menolong bagi pelajar-pelajar yang bukan daripada program di fakulti kita. Dan sebenarnya inisiatif tu adalah supaya orang kata kita sebagai individu apabila keluar di sana dan apabila kita terlibat dengan orang sekeliling kita cuba untuk menggunakan kemahiran tersebut tadi untuk mewujudkan suasana yang lebih sejahtera. Itu yang kalau dikaitkan dengan tema, kan, bulan kaunseling emosi sejahtera, tak kira lah dekat setting mana-mana, dekat sekolah, dekat universiti, dekat tempat kerja, dan dia boleh membawa kepada keluarga bahagia, kan. Sebab of course kalau kita mempunyai konflik sebab rasa salah faham, ianya mungkin akan menjejaskan kesejahteraan emosi kita. Kadang-kadang apabila komunikasi berlaku, dan apabila konflik berlaku, dan apabila kita mendengar sesuatu isu, agak sukar kadang untuk kita mengemukakan soalan kepada orang sekeliling kita. Ada satu kejadian isu yang dibawa oleh rakan-rakan, yang kata di kalangan rakan-rakan pelajar saya yang menjalankan sesi perbincangan secara kumpulan, kerja kumpulan, dan didapati ada ahli kumpulan yang tidak menyumbang dengan baiklah aktiviti yang dijalankan. Dan agak bukan satu perkara yang mudah komunikasi itu untuk diteruskan apabila nampak pattern macam individu ni memang agak reluctant untuk buat kerja. Tetapi alhamdulillah waktu perbincangan dengan individu yang mengalami kesukaran tersebut, saya kata cuba tanya apa masalah ataupun isu yang berlaku. Sebab kadang-kadang ada individu tu stuck, kan, dalam kehidupan dia yang membuatkan dia tak dapat nak communicate well dengan orang sekeliling. Dan alhamdulillah daripada perbincangan tersebut didapati memang rakan setugas ini ada perkara lain, ada masalah lain. Dan melalui perbincangan tersebut, apabila ianya didengar without judgement, maknanya menghormati pandangan individu tersebut dan cuba mendengar dan cuba mendapat kepercayaan, dan akhirnya kata perbincangan tu dapat dijalankan dengan baik. Dan apabila individu tersebut, pelajar saya ni, dia aware bahawa rakan dia sebenarnya mengalami satu masalah yang agak berat, jadi dia tolerate dekat situ, tapi at the same time mereka dapat berbincang dengan lebih baik berkaitan dengan tugasan kumpulan.
Dan of course itu yang saya kata tadi, untuk menjadi seorang yang empati itu memerlukan keberanian, ya. Dan bukanlah bermaksud bila kita empati itu kita hanya kata ya, kita hanya kata menyokong dan kita kata support apa saja yang dikatakan oleh rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita. Tapi bagaimana kita berani untuk menyatakan sesuatu perkara walaupun perit dengan jujur. Sebab kalau katakan hubungan itu telah wujud, kepercayaan telah wujud, sebenarnya agak lebih mudah untuk kita mengeluarkan sesuatu kata penyataan yang agak sensitif, sebab kepercayaan itu dah ada. Okay, saya ada beberapa emoticon dekat sini, dan mungkin apabila konflik berlaku, apabila kita ada seseorang yang kita cuba, kita harap dia mendengar apa yang kita katakan, tapi dia macam tak faham, buat tak tahu ke, ataupun respon dia tu tak tepat, so kita macam rasa geramnya rasa, geram rasa. Dan kalau boleh tak nak lagi cerita, tetapi kalau katakan ada rakan-rakan tu pula, bila kita jumpa dia salah cakap, lepas tu dia kata sorry, dan kemudian kita dapat komunikasi itu dapat diteruskan, kita explain dan sebagainya, jadi kita maafkanlah, dan seterusnya orang kata kita harapkan at the end of the orang kata kemahiran yang kita perolehi, ini senyum kan, jadi senyum kan, kita harapkan daripada perasaan yang kata tidak selesa beralih kepada sesuatu yang lebih menggembirakan, ya. Dan saya yakin apabila emosi itu terjaga sama ada dekat mana-mana setting dalam kehidupan sehari-harian, kita akan rasa lebih gembira dan kita akan rasa lebih dihargai, ya. Dan itulah sebenarnya salah satu yang saya highlight juga dengan rakan-rakan, dengan anak-anak pelajar, untuk membudayakan sebenarnya empati. Dalam perkongsian saya dengan pelajar Alam Anda pada bulan lepas, membudayakan generasi empati sangat penting, supaya apabila kita berhadapan dengan orang sekeliling kita, kita akan tidak melihat satu perkara itu daripada perspektif diri kita sendiri. Salah satu yang penting adalah memahami budaya orang lain, culture orang lain, kehidupan orang lain, bahasa. Sebagai contoh macam saya sendiri, saya daripada Semenanjung, yang mula-mula datang Sarawak ni memang bukan mudah juga untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di Sarawak. Ya, Alhamdulillah, setakat ni setelah orang kata hampir 20 tahun lebih, saya dapat menguasai jugalah bahasa Melayu Sarawak. Dan itu salah satu komponen penting untuk kita cuba memahami daripada perspektif orang yang kita communicate lah. Apabila mempunyai bahasa yang sama, kita akan tend to rasa lebih senang nak meluahkan, senang untuk kita mendalami isu yang berlaku pada individu tersebut. Baiklah, seperti mana yang saya katakan tadi, bagaimana agaknya kita nak membudayakan generasi empati ataupun ciri-ciri empati dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Kalau ikutkan dari segi tindakan, kita tak dapat kawal tindakan orang lain, dan semuanya orang kata bermula pada diri sendiri. Dan melihat pada ni apa agaknya kita sebagai individu, apa yang boleh dilakukan. Okay, saya sentuh daripada dua aspek. Satu adalah dari segi aspek keluarga, dari segi aspek keluarga, sebagai contoh ibu bapa, bagaimana kita boleh mendedahkan pada anak-anak dalam kita berkomunikasi dengan anak-anak bahawa wujudnya pelbagai pendapat dan pandangan dalam dunia, kan. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni banyak bercerita dengan kita, dan mungkin dia tend untuk menilai satu perkara tersebut, contohnya isu dengan rakan, daripada pandangan tertentu. Tapi mungkin daripada situ kita boleh, orang kata, brainstorm ideas, melihat daripada perspektif berbeza, latar belakang, kan, budaya, kata pengalaman. Dan apabila sebagai seorang kata ibu bapa dalam keluarga, kita menanamkan rasa ingin tahu, bagaimana ingin tahu pada anak ni untuk melihat bagaimana individu sebenarnya ataupun sekumpulan individu melihat satu perkara itu sebenarnya secara berbeza. Jadi secara tak langsung kita akan mengembangkan intelektual, interpersonal dan emosi anak-anak. Jadi maknanya contoh, saya rasa kataan yang salah satunya role model kita sebagai ibu bapa waktu berkomunikasi itu dapat membantu anak-anak mengenali dan memahami perspektif yang berbeza. Kalau kita sebagai ibu bapa dalam komunikasi itu membuat penilaian, judgement,
menuduh orang kadang dalam komunikasi kita terus buat kesimpulan. Jadi mungkin itu akan memberi idea kepada anak, oh begini ke cara yang terbaik kan. Tetapi maknanya bagaimana kita boleh kembangkan idea-idea pandangan tu sebenarnya berbeza. Dan bagaimana kita boleh mencabar sesuatu prasangka. Sebab kadang-kadang apabila satu perilaku tu wujud prasangka, andaian, dan bagaimana kita boleh membantu anak-anak mencari kesamaan, mengumpul makna. Maknanya kita cuba mengajar anak-anak mencari makna dari perspektif orang lain. Jadi dengan harapan anak-anak akan membina keupayaan yang besar untuk berempati. Tapi saya yakin apabila zaman pandemik ni berlaku, orang kata kesukaran juga dari segi komunikasi kan, sebab kebanyakannya teaching dan learning berlaku secara online. Tapi alhamdulillah saya rasa insya-Allah soon anak-anak akan dapat berjumpa dengan rakan-rakan, dan dekat situlah orang kata cabaran untuk berkomunikasi secara bersemuka untuk menunjukkan pemahaman akan berlaku. Satu lagi sebelum saya teruskan lagi, penting untuk kita mengingati bahawa terdapat perbezaan antara simpati dan empati. Kadang-kadang kita confuse kan, kita ni sebenarnya simpati ataupun empati. Simpati biasanya ditakrifkan sebagai belas kasihan pada orang kan, dan tapi mungkin ini berlaku kerana kita betul-betul kesian dengan apa yang berlaku pada mereka tanpa kita tahu sebenarnya bagaimana keadaan mereka. Dan kalau kita nak cuba lebih empati supaya apabila kita offer bantuan nanti adalah daripada perspektif individu tersebut, itu yang kemahiran-kemahiran yang perlu digunakan. Contohnya kita akan pay attention, melihat kepada apa yang diperkatakan, mengemukakan soalan, kita membuat kata parafrasa, kita membuat refleksi, dan kita buat rumusan dalam perbualan tersebut, dan supaya individu tersebut akan lebih kata menghuraikan apa yang berlaku, dan kita cuba memahami dan kita nampak daripada perspektif individu tersebut. Pada hari ini saya tidak berhasrat untuk fokus kepada kemahiran-kemahiran tersebut, tapi saya yakin kalau kata sebagai self learning, banyak video-video YouTube berkaitan dengan kemahiran mendengar kat luar sana. Maknanya bukan sebagai satu alasan lah untuk kita belajar semua dekat hujung jari, tapi kalau ini mengikuti kursus secara profesional, kursus-kursus yang kata lebih yang ada certification, mungkin boleh mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan daripada mana-mana, mungkin ada daripada unit counselling dan sebagainya, supaya kata dapat meningkatkan lagi lah kompetensi. Saya yakin kompetensi dari segi mendengar ni dapat dibawa kata sepanjang hidup kita, sebab kita deal dengan manusia kan. Okey, itu dari segi aspek kekeluargaan, bagaimana ibu bapa boleh membantu kata mengembangkan idea anak-anak untuk memahami individu lain. Dan satu lagi yang saya yakin yang sangat penting adalah empati di tempat kerja. Kalau anak-anak pelajar di universiti, empati dengan rakan-rakan satu kuliah ataupun rakan-rakan yang sama menjalankan tanggungjawab di universiti, ada yang di college dan sebagainya. Dan empati dengan individu lain di setting bekerja ini dapat mewujudkan suasana orang kata yang lebih, yang saya yakin banyak reading dekat luar sana, ianya boleh membantu untuk mewujudkan suasana yang lebih produktif dan saling menyokong. Dan empati ini sebenarnya adalah satu komponen juga dari segi kecerdasan emosi. Maknanya kita bukan berfokus pada kecerdasan intelektual sahaja. Dan komunikasi yang terlibat bukan secara verbal tetapi juga secara non-verbal, ataupun kita sebutkan bahasa badan. Dan cuba kita bayangkan dalam setting kerja, bagaimana corak komunikasi kita dengan rakan-rakan, dengan bos, ataupun mungkin dengan individu yang kita selia. Bagaimana kita boleh menjadi pendengar, bukan sahaja mendengar dari segi aspek verbal tetapi juga dari segi aspek non-verbal, kontak mata waktu kita berkomunikasi, cara kita memandang, cara duduk, dan even simple gesture macam kita mengangguk-anggukkan kepala, pergerakan tangan, itu menunjukkan yang kita sebenarnya memberi perhatian. Cuma sekarang ni of course dengan cabaran komunikasi online, kita mungkin tidak dapat mengesan aspek non-verbal tersebut. Sekali lagi saya highlight tadi, apabila kita berkomunikasi ini memerlukan keberanian.
Dalam keberanian ni maknanya melibatkan kejujuran, sebab kita nak dapatkan clarification tu kadang-kadang kita perlu bersikap jujur. Kalau ada sesuatu dalam komunikasi tempat kerja tu kita nampak ada perkara-perkara yang kurang menepati seperti mana yang dibincangkan. Tetapi bagaimana ini dapat ditunjukkan dengan orang kata rasa hormat. Individu yang dengar tu dia pun rasa dihormati, dia rasa difahami. Dan dalam proses apabila berlaku mendengar dengan empati ni sebenarnya kita mengharapkan individu yang kita bantu, bila kita dengar, dia sendiri akan dapat idea macam mana untuk melakukan perubahan. Maknanya perubahan tu bukan disebabkan disuruh atau bukan disebabkan dipaksa, tapi atas kesedaran, dan ini wujud apabila ada rasa hormat dan menghormati. Seperti mana yang saya katakan tadi, ini bukan satu yang mudah, tetapi ianya satu jangka panjang di mana kita dapat mewujudkan sistem sokongan saling orang kata hormat menghormati. Dan bayangkan kalau wujudnya empati tersebut di tempat kerja bersama keluarga dan juga bersama dengan rakan-rakan dan bersama dengan masyarakat di luar sana, saya rasa insya-Allah alhamdulillah kita dapat mewujudkan suasana ataupun persekitaran yang akan meningkatkan menjamin emosi kita, kesejahteraan emosi kita. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana, dan terima kasih kerana mendengar, dan semoga kita dapat menjadi ataupun mewujudkan generasi yang empati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.